الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله وكفى صلواته وسلامه على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه وبمن اهتدى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا الله إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم استر عوراتنا وآمين روعاتنا. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. اللهم من الذي دعاك فلم تجبه ومن الذي استجارك فلم تجره ومن الذي سألك فلم تعطيه ومن الذي استعان بك فلم تعنه ومن الذي توكل عليك فلم تكفيه. يا غوثا يا غوثا يا غوثا بك استغيث أغثنا يا مغيث واهدنا هداية من عندك واقضي حوائجنا واشفي مرضانا واقضي عنا ديوننا واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا بحق القرآن العظيم والرسول الكريم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Pada pagi ini kita menyambung kembali pembacaan kita dalam kitab Talbis Iblis yang disusun dan dikarang oleh almarhum Syekh Abdul Rahman ibn Ali ibn Muhammad Al-Jauzi Al-Qurashi Al-Baghdadi Abul Faraj yang wafat sekitar tahun 1201 Masihi. Dan kitab ini kita sudah baca sejak beberapa tahun yang lepas. Dan pada catatan saya kita sampai pada muka surat 211. Berkata musannif, dan dalam satu riwayat yang diberitakan oleh Muslim, al-Imam Muslim sahaja, riwayat daripada Uthman bin Abdul As, katanya, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan itu menghalangiku dengan salatku dan bacaanku. Dia, yakni syaitan, membelitku padanya. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah dia syaitan yang dipanggil khinzib. Maka apabila engkau terasa dia, yakni khinzib itu berada di sisimu, hendaklah engkau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali.
Kemudian berludahlah secara tipis di kirimu. Berkata Uthman, yakni Uthman bin Abdul As, perawi ini, aku pun membuat seperti yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah telah melenyapkan nya khinzib itu daripadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi ajar sahabat ini bagaimana nak menangani bisikan atau gangguan iblis ketika sedang solat. Iblis ini disebut oleh Nabi zakat syaitan. Iblis dan prajuritnya bernama syaitan itu dipanggil dengan nama khinzib. Kalau kamu terasa dia berada di kitaranmu yang menyebabkan kamu syok dalam bacaanmu, dalam solatmu, maka laksanakanlah sunnah ini, iaitu kamu meludah dengan ludahan yang sedikit ke kirimu sambil membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebagai signal, isyarat. Jangan ludah betul-betul nanya kawan sebelah. Jadi itu adalah salah satu daripada kaedah. Dan tuan-tuan semua, seperti mana yang kita fahami, perbezaan di antara ibadat kita di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan berbeza. Persoalan orang tanya ke kita, kenapa dalam Ramadan ini dia syok sikit, berbeza dengan luar Ramadan. Dalam Ramadan ini dia semayang rasa kondusif, rasa tenang. Di luar Ramadan dia rasa macam tak seindah sekarang. Apakah benar syaitan itu dibelenggu, diikat? Wasuffidatis syayatin, disebut dalam hadis. Macam-macam komentar ulama yang memperihalkan apakah benar betul syaitan itu diikat. Mentaliti ni daripada kita kecil. Saya lah tuan-tuan, saya tak tahu. Sebab tu dulu waktu kecil, kalau waktu malam kita berani main polis sentri. Sebab dia kata syaitan hantu tak ada, hantu kena ikat. Jadi nyoroklah belakang rumah orang, tapi sungai pun berani. Tapi jangan harus waktu biasa. Pergi beli air pun tak berani, beli air luar. Sebab dia kata tepi jamban tu ada hantu, tak beranilah. Sebab bukan bulan puasa. Sebab dia dah disetting sampai sekarang. Rupanya banyak-banyak komentar daripada ulama menyebut bahawasanya yang dikatakan dengan wasuffidatis syayatin ini tak semua syaitan dibelenggu. Oh betul. Dikatakan yang dibelenggu itu sebahagian sahaja daripada syaitan-syaitan yang jenis hardcore ni, yang jenis brutal, yang jenis ganas. Maknanya bukan semua syaitan dibelenggu. Itu adalah komentar yang banyak daripada para ulama termasuk ahli hadis.
Sebab itu disebut bahawa Ibnu Khuzaimah dia ada satu bab dalam kitab sahihnya cerita bab ni. So secara pukal kita dapat mengetahui bahawa gangguan syaitan ini dia berkurang. Dia berkurang di dalam bulan Ramadan, berbeza dengan bulan-bulan lain sebab yang otak-otak yang teruk-teruk ni dibelenggu dan diikat dia. Tinggal yang rank and file yang biasa-biasa je ni. Yang biasa tu pun kita sukar untuk tangani kerana kita tak nampak dia. Musuh kalau nampak senang, ni masalah musuh tak nampak. Kalau syaitan manusia dia nampak, kita senang tangani dia. Datang dah Mamat ni, kita tahu dah. Tapi masalah tak nampak. Sebab tu dia menyukarkan kita. Apapun, Al-Imam Al-Qurtubi menyebut bahawa syaitan itu diikat daripada orang-orang, terutamanya orang yang mengerjakan puasa. Bila orang yang mengerjakan puasa ini, dia memelihara adab-adabnya dan syarat-syaratnya. Bak kata Tok Guru dulu, orang yang berpuasa ini dia berjaya menyempitkan kemasukan syaitan ke dalam tubuh dia. Kerana syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Sebab syaitan dia akan pegang share dalam badan kita banyak. Tapi siapa-siapa yang berpuasa, dia dapat mengurangkan pegangan saham syaitan dalam tubuh dia hingga ke tahap yang defisit. Begitulah keadaan dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kena ingat bahawa yang kita bicara sekarang ini ialah perihal syaitan. Ada lagi musuh kita yang lain. Nak cerita nak masuk syurga bukan senang. Dia ada musuh-musuh yang menghalangi kita. Antaranya ialah iblis dan syaitan. Ada lagi antaranya ialah makhluk-makhluk Allah selain daripada iblis dan syaitan. Nafsu juga musuh kita. Begitu juga dunia yang kita pijak ini juga musuh kita kalau tidak ditangani dengan baik. Jadi apapun yang menjadi dominan sebagai musuh kita adalah syaitan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau ahli sufi mereka menyatakan bahawa meletakkan syaitan itu sebagai musuh utama itu merupakan nikmat pula dah. Kenapa? Bila sudah kita letakkan dia sebagai musuh yang utama, yang perlu kita lindungi dan jauhi, ini bermakna kesenantiasaan manusia itu dia akan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan hampir diri kepada Allah sebab dia tahu dia dilingkungi oleh musuh yang utama setiap waktu. Jadi dia tidak punya pilihan. Dia hanya menggantungkan dirinya hanya saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Sebab dia mengetahui bahawa syaitan itu sesuatu makhluk yang tak nampak. Jadi nak berpaut dengan siapa untuk elak musuh tak nampak ini? Melainkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak gantung dengan Pak Imam, Pak Imam pun tak nampak juga. Nak gantung dengan Ustaz, Ustaz pun kena rasuk juga, serupa je. Habis nak gantung pada Darussyifa, Darussyifa pun tak nampak. Habis nak gantung dengan siapa?
bergantung dengan pemilik syaitan itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah startkan dalam Quran surah Fatir ayat 6, innasyaitan lakum adun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sebab syaitan dia aim satu je, nak bawa semua orang ini kat dunia ini, sama ada memang orang tu dah memang kafir atau orang tu orang Islam, nak dipukal semua sekali supaya menjadi ashabus sa'ir, penghuni neraka. Jadi itu dah di matlamat dia dan dendam dia setelah dipinggirkan dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tokoh tafsir namanya Almarhum Al-Syeikh Al-Maraghi, dia disebut, dia kata, musuhilah syaitan itu kerana dia merupakan musuh kamu yang sentiasa goda kamu. Dia tak pernah yang ada rasa fed up, jemu, cemburu, dia tak ada. Dia tak ada rasa bosan mengganggu manusia, dia tak pernah pun ada perasaan itu. Dan dia akan sentiasa pujuk kamu. Dan kita tahu bahawa ya, syaitan yang hardcore itu diikat. Yang kecil-kecil ini pun dia tetap melaksanakan tugasannya sama je. Sebab tu bila kita puasa, gangguan-gangguan itu tetap ada. InsyaAllah dalam bab buka puasa tak mungkinlah, sebab kita ni dah memang suka puasa. Kita tak mungkin buka puasa macam berbudak, macam orang-orang yang kaki plastik hitam ni, tak mungkin. Dan insyaAllah kot takkan. Tapi syaitan dia tarik, dia hela kita kepada cara lain, dengan kita berboros ketika berpuasa. Ketika berbelanja untuk berbuka puasa, dia tarik ke arah tu pula. Dan yang paling naya ialah dia tarik kita dalam keadaan tak sedar, kita menunjuk-nunjuk akan kesungguhan kita berpuasa. Dan kita merendah pula orang lain yang juga berpuasa sama macam kita. Kita kata dia tu puasa je lebih, masjid pun tak datang. Puasa apa macam tu? Kita pula ngata orang macam tu. Dia cuba tarik dengan pelbagai versi supaya puasa kita itu rosak. Rosak daripada sudut sah batal? Tak. Tapi rosak daripada sudut degree pahala kita itu. Allah. So tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang salafuna soleh kita dulu namanya Zu An-Nun An-Misri, so nama dia kata, macam mana kaedah kita nak tolak musuh kita yang tak nampak ni? Dia kata, iza kana huwa yaraka, jika dia melihatmu dalam keadaan kamu tak tengok dia. Kena ingat dalam kepala kita bahawa Allah melihat dia, dalam keadaan dia pula tidak melihat Allah. Konklusi dia apa? Fasta'in billahi ta'ala alaihi. Kamu tu kena minta lindung kepada Allah ke atasnya, iaitu syaitan. Jika kamu tak tengok syaitan, dalam keadaan dia nampak kamu, kamu kena ingat Allah nampak dia pula tak nampak Allah. Maka kamu kena minta tolong kepada Allah supaya Allah menghindarkan kamu. Salah satu kaedah basic tu yang kita baca dalam hadis ini, ludahlah ke kiri
dengan ludahan yang simple supaya syaitan itu tidak mengganggu kita dalam keadaan kita sedar dia ada di sekitaran kita itu. So bila nak semayang, nampak rasa tak selesa, jenuh, ngangkat takbir udah 4 kali, tak lepas-lepas. Tak lepas-lepas. Takbir pun tak lepas. Lepas tu bila dah dalam semayang, bacaan terganggu. Nak mulakan semayang itu macam-macam datang dalam fikiran kita, macam-macam. Sebelum semayang haram tak ada pun. Lepas semayang, sedang semayang, terasa, ya Allah ya Tuhanku. Ketahuilah dia ada di sekitaran kita. Sebab itu kita seronok dalam keadaan kita sentiasa berwuduk. Kita seronok dalam keadaan kita sentiasa berpuasa macam sekarang. Sebab kita dalam ibadat, maka mudah-mudahanlah Allah bantu kita dengan ibadat kita untuk menangani musuh-musuh kita, terutamanya yang tak nampak. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ada satu cerita. Pagi-pagi Ramadan ini elok cerita pun. Sebab tara tak cerita pun ngantuk, tak cerita lagi lah ngantuk. Ya. Dulu zaman Nabi Musa, Iblis dia pernah datang jumpa Nabi Musa. Riwayatnya gitu. Jadi Iblis ni bila dia datang, biasanya dia akan memberikan ungkapan-ungkapan yang indah-indah, seolah-olah memberi jaminan yang sifatnya rare, luar biasa. Iblis datang kepada Nabi Musa, dia kata kepada Nabi Musa, Musa, engkau ini telah dipilih Allah sebagai rasulnya dan sebagai kalimullah. Sebab Nabi Musa ni yang bercakap dengan Allah. Syaitan tahu, Iblis tahu. Iblis pun sebut Nabi Musa itu, kamu ni kalimullah. Sedangkan aku ini, kata Iblis, makhluk biasa-biasa aja. Yang aku juga teringin sebenarnya, wahai Musa, nak bertaubat pada Allah. Aku teringin. Tengok, dia sudah guna kata-kata rendah diri dah. Nak kata jahat, memang dia ngaku dia jahat, dan dia juga teringin nak bertaubat pada Allah. Jadi Nabi Musa dengar, maknanya syaitan pun teringin bertaubat jugalah. Cuma Musa dia kata, tolong aku, tolong. Semoga taubat aku ini diterima Allah. Jadi kena guna perantara lah, guna kabel juga, dia kata. So Nabi Musa dengar macam tu, seronoklah dia. Ada orang nak bertaubat. Bukan orang lah, ada makhluk nak bertaubat, sejahat-jahat makhluk. Jadi apa Nabi Musa buat? Dia berwuduk dan semayang. Kemudian seusai semayang, Nabi Musa berdoa kepada Allah. So itu kaedah bagus tau. Kita kalau ada apa hajat, kita ambil wuduk, kita solat hajat ke, solat apa ke, kemudian kita angkat tangan doa kepada Allah. Boleh je doa terus pun boleh, tapi kita guna proses penyucian tu dulu. Buang, kita puji-puji Allah. Dalam solat kita kan syarat dengan puji-pujian, dengan kata-kata yang baik. Seusai solat terus angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi Musa? Ya Allah, ya Tuhanku, Iblis ini adalah makhlukmu ya Allah, dan dia ingin bertobat. Maka turun wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah kata, ya Musa, dia ini tidak akan bertobat. Tak. Allah lebih mengetahui kan. Jadi
Jawab Musa, ya Tuhanku, dia ni mau bertaubat. Dia ni mau bertaubat. Maka turun wahyu lagi kepada Nabi Musa, kalau dah itu permintaanmu, dia ni nak bertaubat, dia ni nak bertaubat, maka Allah terimalah taubatnya. Syarat. Ada syarat pula. Apa dia? Suruhlah ia sujud kepada kubur Adam alaihissalam. Maka aku akan menerima taubatnya, kata riwayat ini. Kata Allah dalam riwayat ini. Nabi Musa dengar sahaja perihal itu, oh gembira dia. Seronok sebab permintaannya diqabul Allah. Maka Nabi Musa alaihi salam pun bagilah nota kepada iblis, hantar kawat kepada iblis, nak sangat taubat. Tadi dia sangat nak minta, dia minta sesangat-sangat. Dan ni Nabi Musa dah guna kabel dia minta ke Allah, Allah terima. So syaratnya gitu, dihantar nota pada iblis. Maka tiba-tiba mengamuk iblis tu. Dengan penuh kesombongan iblis menjawab akan nota Nabi Musa itu. Apa kata iblis? Aku tidak akan sujud kepada Adam di masa hidup dia, apatah lagi mati. Lagilah aku tak nak. Waktu hidup pun aku tak nak, waktu mati lebihlah lagi. Sombongnya iblis itu. Ya Allah, ya Tuhanku. Apapun iblis ni, oleh kerana Nabi Musa sudah menggunakan hak eksklusif dia itu dengan Allah untuk minta tolong pada Allah, iblis terkenang juga budi Nabi Musa tu. Jadi iblis kata kepada Nabi Musa, oleh kerana kamu telah bantu aku, maka kamu juga berhaklah terima hadiah daripada aku. Berhak. Dah tolong, iblis pun tahu bagi hadiah. Takkan kita minta tolong orang free je. Jadi iblis kata, aku bagi hadiah kamulah, hamper. Maka aku pesan kamu sebagai hadiahku 3 perkara. Kamu jaga. Ini rahsia. Kamu jaga. Macam mana aku boleh datang kat kamu? Kamu be aware. Pertama, syaitan kata, iblis kata kat Musa, Ingat betul-betul kamu kepada aku. Bukan aku ni lah naya. Ingat betul-betul kamu kepada aku, iblis, ketika kamu marah. Sebab aku ada dalam tubuhmu, mengikut saluran darahmu. Ketika marah, jaga-jaga. Sedar, ingat betul. Ketika marah, iblis ada dalam tubuh manusia. Sebab tu kita tengok kalau orang marah, mata dia merah. Ada orang tanya saya, Ustaz, ada juga orang marah tapi mata dia biru. Itu memang mata biru, itu lain. Tapi normalnya mata orang tu jadi merah. Dia jadi ngeletok. Dia jadi tak boleh nak kontrol, sebab iblis yang kontrol dia. Itu marah. Marah ni dalam Islam kena ada, tapi kena pelihara dan jaga betul kondisi seseorang ketika marah. Marah kena ada. Tak ada marah, tak adalah jihad. Tak ada marah, tak adalah orang yang menegah kemungkaran. Tak ada marah. Dia kata dulu dalam kereta tu dekat Padang Polo tu, kereta tu bergoyang, Ustaz. Bergoyang. Jadi kita kata, jangan marahlah, benda tu biasalah, tak ada masalah. Biarkan demo. Sekali-sekala pula dia kata, bagi peluang. Itu orang yang sudah dicabut kecemburuan dia terhadap maksiat. Na'udzubillah. Ya Allah, ya Tuhanku. Na'udzubillah kita. Jadi kena ada juga marah.
Tapi marah yang macam ni, syaitan kata aku ada dalam tubuh dia. Jaga, kena ingat ketika kamu marah, ingat syaitan ada dalam tubuhmu, kerana syaitan masuk melalui saluran darah. Kedua, ingatlah aku ketika menghadapi musuhmu ketika kamu perang. Sebab aku datang kepada anak Adam, ingatkan dia keadaan dia, bini dia, anak dia. Akhirnya sedang perang, dia lari. Ya Allah, ya. Itu namanya salah satu dosa besar, lari daripada medan perang. Kerana hasutan syaitan, kamu perang buat apa? Menghabiskan tenaga kamu nu, bini kamu bukan seorang, 4. Siapa nak jaga? Anak kamu 12, siapa nak bagi makan? Demo sedap-sedap, yarah. Kamu yang teruk-teruk, lari dia daripada medan perang. Na'udzubillah. Itu medan perang. Kadang datang ke masjid pun syaitan kacau juga, serupa je. Kamu beria-ria pergi masjid, hantar kamu pergi masjid, orang panjat rumah kamu, buka curi barang kamu, naya je. Biar kamu semayang rumah. Dah, semayang rumah. Itu salah satu kaedah syaitan. Dia versinya pelbagai. Dia tengok, kita dah baca kitab ni lama dah. Syaitan dia tak akan biarkan. Orang yang alim cara lain. Orang yang nampak kuat beribadat cara lain dia buat. Orang yang kuat dengar kuliah cara lain. Orang yang kaya cara lain. Hatta orang yang kafir pun cara lain. Macam-macam dia buat. Jadi tuan-tuan, yang ketiga, syaitan bagi hadiah kat Nabi Musa. Peringatan yang ketiga, awasilah kamu. Jangan kamu duduk sendirian dengan mana-mana wanita yang bukan mahrammu. Kerana aku ini adalah utusan kepadamu dan utusanmu kepadanya. Kita kata tak apa, insya-Allah. Awak kan imam, insya-Allah kot tak ada masalah. Jangan kita itu duduk berdua, tengok pun kadang lebih jatuh. Jangan kata kalau ikut adatnya, kalau orang perempuan putus haid, kita tak ada haid. Kita sudah 70 ke atas, kalau ikut adatnya tengok pun tak ada apa dah ustaz. Tengok gitu je. Tengok gitu jangan. Sebab syaitan memang menjadi utusan kepada kita supaya kita ini paling tidak zina faraj pun zina mata, zina telinga, zina tangan. Dan kemuncak zina adalah berzina dengan memasukkan hasyafah ke dalam faraj. Wa'iyadzubillah. So, konklusi cerita tadi menunjukkan bahawa iblis itu adalah musuh kita buat selama-lamanya. Sambung lagi. Memperbanyakkan solat malam. Anda ingat, kita lebih sikit boleh tak? Sebab kita bukan ada makan minum pun pagi ni. Kalau hari biasa anda tahu, tuan-tuan semua bekerja kedai sana. Tapi hari ni tak ada kan. Sikit. Iblis juga menimpakan belitannya ke atas para ahli ibadat. Sehingga mereka ini memperbanyakkan solat malam pula dah. Ada yang sampai bangun semua malam. Dan dia senang sekali dapat melaksanakan solat tersebut selepas malam, sepanjang malam setiap hari. Dia menyambung pula kepada solat duhanya. Sukanya dia kepada perkara-perkara yang sunat ini, sehingga dia meninggalkan kepada perkara yang wajib. Na'udzubillah. Punya rajin bangun malam,
Sampai 3, 4 pagi, 5 pagi, pukul 5 tertidur, subuh lebuh. Allah. Itu berat. Dan kita kena ingat secara prinsipnya, innali badanika haqqun. Tubuh badan kita ini ada hak dia untuk kena berehat. Ya'ti kulli dhi haqqin haqqah. Kena bagi hak kepada yang berhak. Badan ada hak untuk berehat. Kena letakkan sekejap berehat. Mata ada hak untuk berehat. Fikiran ada hak untuk berehat. Kena bagi hak untuk berehat. Ada satu cerita zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sedang duduk dengan seorang sahabat. Ana lupa sungguh nama sahabat tu. Datang seorang perempuan. Jadi perempuan tu kata kat Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, suami aku ini setiap malam dia bangun solat. Lepas satu solat, lepas satu solat. Setiap hari, setiap malam." Sayyidina Umar ni dengar cerita macam tu, apa jawab Sayyidina Umar? Baguslah, bagus. Suami kamu tu bagus. Tak ada seumpamanya bagus. Hebat. Sahabat sebelah Sayyidina Umar ni kata, bukan begitu ya Amirul Mukminin. Dia ni mengadu suami dia ini selalu bangun malam sehingga hak dia sebagai isteri terabai. Atau dia perempuan, dia bukan malaikat. Dia ada juga rasa teringin nak dibelai oleh suami, teringin nak berhubungan dengan suami, tapi suaminya warak sesangat le pula. Sampai setiap malam. Tu tak tahan le tu pergi ngadu dengan Sayyidina Umar. Kalau tidak, biar je. Tidak, akak tak kisah. Akhirnya ngadu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pula kata, baguslah laki kamu gitu, bertuahlah kamu. Bertuah. Sahabat tu kata, bukan gitu. Dia ni mengadu dah tiap-tiap malam. Sampai hak dia tak ada. Ya'ti kulli dhi haqqin haqqah. Hak dia terabai. Habis Sayyidina Umar kata, dah kamu terror sangat, kamu bagi fatwa kat perempuan tu. Sahabat tu bagi fatwa. Aku syurkan kepada kamu, setiap 3 malam kamu semayanglah. Adapun malam yang keempat, kamu jangan semayang sunat, semayang wajib je. Itu kamu layan isteri kamu. Sayyidina Umar kata, betul. Aja cerodik kamu, dia kata. Tak ada dia cakap perak tu tak lah, tapi pandai kamu, hebat kamu. Hebat gitu. So dia seperti poligami. 3 malam beribadat, 1 malam mesti allocatekan waktu untuk isteri, kerana menunaikan hak untuk isterimu. Gitulah. Jadi tuan-tuan yang terasa bangun malam ini, kita bangun malam ada 2 keadaan. Memang betul semayang, tapi tak adalah macam laki tu sepanjang-panjang malam. Kita 2 rakaat pun terasa dah berkepak dah. Bangun malam dah. Satu lagi bangun malam, bangun kencing, tidur balik. Itu biasa. Ya Allah, ya Tuhanku. Terakhir, Iblis juga melepaskan belitannya ke atas sekumpulan orang yang bangun malam, namun dia menceritakan akan perbuatannya itu kepada orang lain di siang hari. Ini yang paling naya. Dia sudah berbisik dengan Allah, antara dia dengan Allah orang tak tahu. Tuan-tuan perasan tak, ada satu hadis Nabi ketika mula-mula Nabi sampai Madinah, yang kata Abdullah bin Salam, ketika orang berkerumun dengan Nabi, aku pergi jumpa dia. Sebab Abdullah bin Salam tak pernah jumpa Nabi. Pergi jumpa dia, tengok muka Nabi
Dia kata, aku melihat wajahnya bukan wajah seorang penipu. Apa boleh nampak orang muka penipu ya? Dia kata, dan Nabi sebut, Ayyuhan nas afshus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wa qiyamul laili wan nasun niyam, tadkhulul jannata bisalam, atau kama qala. Hei manusia, sebarkan salam, berilah makan, sambungkan silaturahmi. Keempat, bangunlah malam di saat orang lain sedang tidur. Kamu akan masuk ke dalam syurga yang penuh sejahtera. 4 perkara je habis sebut. Ini basic dalam kehidupan. 3 dengan makhluk, 1 dengan Allah. Ujung tu bangkit malam dalam keadaan orang tidur tak sedur. Kita duduk di penjuru, di mana-mana kita berdoa kepada Allah bersendirian. Persulitan antara kita dengan Allah. Kenapa kita rosakkan amalan itu dengan menceritakan perihal ibadat kita di malam hari kepada orang di siang hari? Antara perosak, pemangkin, ejen, pemangkin percepatkan rosaknya amalan kita, syaitan. Dengan kita ceritakan kelebihan kita bermunajat dengan Allah di malam hari kepada orang lain di siang hari. Kadang kita tak cerita pun. Terjumpa ke kawan, kamu tengok mata aku merah ke tak? Orang tengok merah. Kenapa? Itulah malam-malam awak tak boleh buat apa, awak semayang je, habis rosak. Kadang-kadang kita tanya orang tak tanya pun. Mika nampak mata tak ada kedip-kedip ya. Kedip. Tapi awak tak mau kedip-kedip. Sebab memang awak tidur kurang. Sebab malam-malam semayang. Mika tak semayang. Dia tanya pula orang tu. Habis rosak. Orang tu kata awak kurang. Memang patut pun. Mika memang malas. Langsunglah rosak terus semua. Jangan gitu. Jangan rosakkan ibadat kita dengan menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi kesempatan Ramadan ini ialah kesempatan kita untuk mempelbagaikan amalan kita. Sonok kerana signal yang Nabi sebut, dibuka pintu syurga. Maknanya keenakan kita beribadat itu dilebar luaskan. Sonok. Dan kita pula berenjak-enjak untuk berbuat baik. Macam tadilah Nabi sebut, Absyus salam wa at'imut ta'am. Yang kaki suka bagi makan, bagi makanlah. Dengan kita meyakini setiap perbuatan kita itu ganjarannya adha'afan mudha'afah, lebar, banyak, berganda-ganda. Ya Allah, ya Tuhanku, satu benda yang kena letak betul-betul kat atas ni. Pertama, salah satu nikmat Allah yang paling besar kepada kamu ialah Allah ambilmu, letakkan kamu dalam Ramadan. Itu dah sebesar-besar nikmat. Allah ambilmu, Allah letak kamu dalam Ramadan. Itu salah satu nikmat yang besar yang Allah bagi padamu. Di saat orang lain Allah matikan mereka, tak sempat masuk. Tapi kamu Allah letak. Dan bila Allah letak kamu pula dalam Ramadan, Allah bentang kepada kamu kebaikan yang banyak supaya kamu pilih apa kamu nak buat. Dan ganjarannya pula bukan kaling-kaling, digandakan. Ya Allah, buatlah apapun. Tetapi ingat, penghujung sana terbuka kepadamu 2 keadaan. Pertama, kamu untung. Yang kedua, kamu rugi. Yang paling naya yang rugi itu. Rugi sungguh. Kamu sudah diberi untung Allah, kamu keluar rugi. Bagaimana rugi? Bila mana kamu keluar,
Amalan-amalanmu dalam Ramadan itu tak upaya nak bakar dosa-dosamu yang lalu. Allah, rugilah kamu. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada kita dalam perkongsian kita yang sebentar pada pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaat dan keberkatan dalam kehidupan ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sila Ji.